Saya tak pasti ya. Okey. Nampak tak tu? Zoom sikit boleh? Sekejap. Nak besar ya tu? Okey. Okey kot, cukup. Okay, so untuk yang guna apa 15 PSI tadi, dia punya average anggaran dia 106.392 liter untuk 1 hektar. Dengan yang kedua, yang lagi satu 20 PSI tu 177.144 liter untuk 1 hektar. Okey. Betul tak? Okey. So, kalau untuk jawapan soalan 2, adakah kadar semburan ini sesuai untuk kerja mengapukan trumpai di ladang? So, kadar semburan ni saya rasa sesuai, doktor. Sesuai. Okay. Sebab selain daripada kita dah ada bacaan kita kan, so kita kena tengok juga dekat label tu, dia akan bagi kita apa kesesuaian penggunaan, jadi kita kena follow tu juga. Okey. Okey, soalan untuk nombor 1 ya. Apa kelebihan dan kekurangan melalui kaedah kiraan macam ni? Dia tak tepat gitu. Tak tepat ya? Kenapa tak tepat? Sebab kita banyak guna average. Untuk macam yang 1 hektar ni, dia jawapan dia tadi 22.818 something so dia ada point. So kan manual kita one step, so akan ada macam ada ralat sikit betul sebab kita bundarkan kat sini. Okay. Cuba tengok soalan tu. Digunakan kaedah keupayaan teori. Kamu ada komen tak kat situ? Baik pada soalan saya tadi. Ketepatan kiraan tu. Macam mana? Pada pendapat kamu lah. Tepat atau tak tepat? Kalau kita guna kaedah keupayaan teori tu. Kurang, doktor. Kenapa? Sebab dia tak ambil kira turning, loading apa semua. Correct. Okay. So, jawapan betul seperti mana kawan kamu kira tu. Cuma dari segi ketepatan sebenar, dia kurang tepat. Sebab ini mengambil kira, okay, soalan yang sebagai senario kalau jika kamu tak ada maklumat. Maklumat maksud saya maklumat penting seperti kamu tak ada maklumat kita punya fuel efficiency ataupun keupayaan spray tu kamu tak ada maklumat, dan kita boleh guna keupayaan ladang teori. Okay? Tapi walau bagaimanapun kamu masih lagi dapat kira keupayaan kapasiti tangki tu sebenarnya. So dia tak lari jauh sebenarnya. Dalam 10 hingga 15% sahaja berbeza. Okay, kalau tengok kat sini kamu kira biasanya kapasiti untuk satu hektar kat sini kamu dapat maksimum yang paling tinggi 177 liter. Okay, so maksudnya dalam 1 hektar, okay, kamu akan dapat habiskan kerja selama 22 minit. Dan di sini kamu belum lagi mengambil kira losses, ya. Losses pada permulaan spray tu kamu akan ada losses
pada cornering dan sebagainya. So dia tak ambil kira masa kiraan losses tu lah. So pada saya reading 1 dan 2, dua-dua memang sesuai, tapi biasanya untuk semburan racun, jika racun ya, biasanya kita tak dicadangkan untuk menyimpan racun ya. Kalau boleh kita habiskan terus ya. Kalau untuk 1 hektar kena habiskan untuk 1 hektar. Okay. So kalau 3 hektar maksudnya kamu perlu isi additional 2 times lah untuk 3 hektar. So kamu kena kira semula lah berapa kali kena isi, mungkin 2 kali atau 3 kali isi. Okay. Jumlah masa pun berbeza, 3 kali tambahan masa. Okay. Dan ada satu kaedah lain, kalau kamu guna kiraan formula yang saya bagi formula tu. Ada siapa-siapa cuba tak? Ada siapa cuba formula yang kumpulan 4 ada present, atau kumpulan 4 ada jawapan lain? Ada doktor, tadi saya dah kira guna formula tu. Cuba tengok, cuba compare. Okey, kamu tulis okey, kumpulan 4 boleh share dulu. Tengok macam mana? Saya kira dekat tangan saya tulis, saya letak kat sini balik ada doktor. Okey. Sebab jawapan dia 105 untuk yang bacaan 1, 105.51 liter. Apa tu dia punya spray volume? Spraying volume. Okey, maksudnya kamu kira spray volume per hektar kan? Per hektar. Untuk bacaan kamu average P1 berapa? 0.4 Kamu ambil 0.4. 0.403. So, kamu ada 2 0.4 dengan 0.67, betul kan? Lagi satu je 0.67 saya isi balik. Okey, kalau kamu isi dalam formula tu, yang saya kira kamu dapat kalau P1, okey, pressure 1, untuk spray volume 1 hektar kamu perlukan hanya sebanyak 96 liter per hektar. Kiraan saya lah, saya tak mungkin saya salah ke macam mana? Dapat. Kira untuk pressure 2 159.8, 160 lah. 160 dengan 96. So flow rate dia, kiraan dia adalah kamu kena ambil bacaan average tadi, average yang kamu kira tu, untuk P1 0.4, okey, kali dengan faktor 600 kali dengan berapa? 12. Okey. Bahagi dengan berapa? Bagi dengan boom width, iaitu 5.5, okey, kali dengan 5.5. 5 km per hour. 5 km per hour. So okey, saya faham. Sebab saya salah. Sepatutnya 5. Okey. Ya, sorry. Ya, betul. Okay. Saya rasa kiraan kamu betul. So kamu akan dapat P1 105, P2 176. Betul kan? Betul. Betul. Okey. So kalau ikut formula, dia sebenarnya lagi tepat ya. 105 dengan 176. So kalau perasan pada P2 tu, kiraan kawan kamu tadi 177 P2. So dia tak banyak beza kat situ. Okay. Yang pertama 105 dengan 177. So kat situlah. So kalau perasan ya, dia sama lebih kurang je. Okay. So dua-dua kaedah boleh. Ya, dua-dua kaedah boleh guna. Dia tak banyak beza. Ya. Cuma yang saya bagi tahu tadi, isu dia adalah dari segi ketepatan perkiraan tu, to be exact on values tu, sebab untuk kerja kepayaan ladang sebenar kita tak tahu, tak ada kat sini data kita. So that's why dua-dua boleh kira, dua-dua boleh guna untuk kaedah estimation. Okay, tinggal lagi untuk kamu dapatkan data-data yang diperlukan untuk pengiraan lah, sama ada ketepatan level mana yang kamu perlukan tu, itu akan membezakan kiraan kamu tu lah. Tapi pada saya, kiraan yang saya tunjuk, yang kawan-kawan kira ni berdasarkan 1 hektar ni sebenarnya dah cukup, ya, dah cukup simple untuk membuat pengiraan. Yang lebih kompleks yang tadi kita dah kira, buat kiraan, kamu dah kira, so jawapan dia hampir sama lah. Okey. Cuba kira balance liquid berapa.
kalau kamu dapat kapasiti tangki 200, P1 105, P2 176 atau 177. Balance liquid kamu akan dapat 200 tolak 105 tu kamu dapat lebih kurang 96 liter. So untuk P2 balance liquid lebih kurang 24 liter balance. So untuk P2 saya rasa yang paling sesuai lah untuk 1 hektar, sebab kamu kalau boleh kamu nak cuba habiskanlah untuk liquid tu, kamu tak boleh simpan. Okay, untuk 1 hektar ya. Tapi walau bagaimanapun kamu kena merujuk kepada keperluan chemical tanaman tu, spraying tu, berapa volume yang dikehendaki. Ya, dikehendaki berapa dia punya volume, dan itu balik kepada next formula lah. Satu lagi formula tu spray volume yang diperlukan untuk 1 hektar. Biasanya kalau produk-produk racun ataupun any produk pertanian, dia dah tulis kat situ volume air 1 hektar dia nak katakanlah 300 liter. Okay, kamu kena ikut yang tu, baru kamu boleh kira balik yang formula tadi berapa jumlah chemical yang diperlukan. Okay, boleh ya? Okay, soalan nombor 2. Okay, 1 selesai. Adakah semburan sesuai? Okay, sesuai tak sesuai tadi kamu kena kira lah tadi. Yang seperti mana kita bincang tu, 200 tolak jumlah-jumlah yang reading 1, 2 tu ada tak balance. Lepas tu kamu kena buat apa ni, sort of macam recalibrate lah. Katakanlah kamu tak nak ada lebihan. Macam mana kamu nak bagi cukup-cukup dia punya flow rate tu. Boleh tak kamu adjust flow rates? Okay. Faham tak maksud saya? Kalau kamu tak nak ada lebihan tadi, lebihan tu, kamu kira, siapa yang control dokumen ni? Fikri ke? Saya. Hidup. Okay, Fikri, cuba buat calculation tu. Enter. 200 tolak 106 untuk P1. Okay, P1 sama dengan, okay, cuba kira. Berapa? Ini untuk P1 ya. Kita balance. Ini balance ya, balance. Baki cecair semburan. Okey. Jika operasi mengikut tekanan P1. Dan seterusnya untuk P2 juga kira. Okey, boleh. Okey, untuk P2. Okey. So, kamu boleh jawablah kat sini bagi cadangan. So, pressure setting yang mana yang paling sesuai? Adakah kadar semburan ini sesuai? So, sesuai dengan menggunakan pressure setting berapa? Dengan sebab Itu ada baki yang kurang. Okay, dan tidak perlu dibawa pulang lah. Maksudnya dia tak perlu bawa pulang, terus sembuh lah, habiskan racun ya. Yang sedikit. Okay. Okay, boleh. Okay, so soalan saya seterusnya, ini tambahan ya. Macam mana kita nak recalibrate supaya tak ada baki langsung? Cukup-cukup saja. kena adjust flow rate lah tu. Ya, betul. Okay, siapa jawab tu? Okay, boleh explain tak? So, kita adjust flow rate. Dekat mana nak adjust flow rate? Sama ada tinggi atau rendah flow rate? Kasih tinggi doktor. Kena tinggi lah sebab kita ada baki tu. So bila ada baki, kita kalau boleh nak habiskan. So bila dengan kata lain, kita buka lagi banyak flow rate. Okay, tapi kena ingat, kamu ada 12 nozzle. Masalah dia, kamu kena kira exact numbers of flow rate setting dekat mana. So what formula that you can use? Formula mana?
Okay, cuba formula yang dalam nota tu, sekejap saya ni copy dekat mana ada chatting box kat sini. Doktor, saya share screen yang nota punya lah, boleh tak? Boleh. Guna Ni formula ada. yang panjang tu, dia panjang sikit. Dapat Okey, ada? yang bawah tu. Ya. Ni. Kena guna. Ya, yang bawah tu. Measure speed. So kamu ada 5. Guna sprayer width 5.5 kali spray volume 200. 200 kali bagi 600 bagi 48. 200 Sekejap saya tengok. Berapa? .76. Betul? Dapat? Betul So ini 0.76 per nozzle. Satu nozzle kamu kena setting bukaan dia, setiap average dia mesti 0.76 barulah kamu dapat empty tank. Ambillah 0.75, ada sikit supaya ada sikitlah yang ada play around with that. Kamu boleh adjust kat situ lah. So kamu play around with that formula. Okay, so to adjust that. Dan even kalau katakanlah kamu nak dapat 0.76 tadi, okay, kalau tengok barcode value tu, jika tak dapat dia punya setting, so kamu boleh increase bar ataupun tukar nozzle. Tapi most likely nozzle tu kita jarang tukar lah. Kita adjust pada pressure. Okay, tekanan. Okay, boleh ya? Boleh doktor. Okay, faham ya? So itu sahaja untuk perbincangan hari ini. So saya harap kamu dapat belajar sesuatu lah. Dan that's basically sum up all the kita punya activities lah untuk lab kita hari ini.